Jadi kita berterusan dalam bab 10 pengurusan kewangan 10.1a proses pengurusan kewangan. Kita sudah siap untuk bahagian yang depan. Jadi sekarang kita nak pergi ke bahagian wujudkan pelan kewangan. Jadi nak wujudkan pelan kewangan maksudnya saya mula nak membina satu perancangan. Membina satu perancangan untuk kewangan saya. Okey, dia mesti ikut 6 langkah yang disenaraikan di sini. Langkah pertama, kena pasti sekali lagi apa tujuan kamu. Tadi saya sudah kata tujuan saya nak beli Vivo smartphone. Okey, kemudian selepas ada tujuan mesti buat satu anggaran awal. Mesti buat anggaran. Maksudnya saya kena tahu berapa banyak saya nak belanja untuk satu Vivo smartphone. Katakan di sini 1,500 perlu. So agak-agak ya. Katakan di sini 1,500. Okey. Kemudian saya kena semak balik apa yang saya sekarang ada dalam simpanan setiap bulan yang dibuat. Okey. So katakan 1,500 dalam belanjaan saya yang sedia ada ni berapa banyak yang boleh saya mampu dan berapa banyak saya perlu buat. Kemudian cuba tengok balik apa tabiat ataupun cara belanjaan saya sekarang. Okey. Kemudian baru tetapkan satu tempoh masa yang sesuai untuk saya simpan belanjaan untuk Vivo iaitu 1,500 itu. Okey, setkan tempoh masa. Katakan 5 bulan. Okey. So, kemudian sudah tahu, barulah saya fikirkan strategik yang betul. Macam mana? Sama ada saya nak jimat lagi ataupun saya nak cari kerja sampingan. Apa cara saya nak cari duit itu? Okey. So, jadi bagi setiap pelan kewangan, dia mesti wujud senarai yang penuh bagi belanja dan juga pendapat. Mesti wujud belanjaan, senaraikan semua belanjaan dan mesti senaraikan semua pendapatan. Barulah mereka bergabung, barulah dia jadi satu pelan kewangan yang betul. Jadi, setiap pelan kewangan, seperti saya cakap, mesti wujud pendapatan dan juga perbelanjaan. Okay. Pendapatan boleh terbahagi pada dua jenis. Okay. Jenis aktif dan jenis pasif. Aktif maksudnya biasanya dia rujuk kepada pendapatan yang kita membuat kerja. Okay. Contohnya, gaji kita. Gaji kita adalah jenis pendapatan aktif. Kemudian contohnya commission. Ini contohnya sebab kamu penjual di kedai ke ataupun penjual sesuatu produk, you dapat commission. So, ini juga merupakan pendapatan aktif. Kemudian pendapatan pasif. Okay, kita boleh kata pendapatan pasif datang daripada pelaburan. Kamu melaburkan duit itu, kemudian you akan dapat pulangan. Contohnya pulangan dalam bentuk dividen. Dividen, okey. Dividen diterima ya. Ataupun kamu boleh dapat faedah. Ini semua adalah diterima. Okey. Dia adalah jenis pasif. Okey. Kemudian kita tengok belanja. Okey, belanja juga ada dua jenis, jenis tetap dan jenis tidak tetap. Okey, jenis tetap maksudnya kamu mesti bayar. Okey, contohnya hutang kredit kad. Mesti bayar. Ataupun bayaran ansuran. Mesti bayar. Okey, ini adalah perkara yang mesti bayar, belanjaan tetap.
Kemudian tidak tetap ini adalah belanjaan yang boleh berubah. Berubah mengikut individu berlainan. Contohnya berapa makan dan minum. Berapa dimakan, berapa diminum memang dia berkandung kepada orang lain. Orang yang berlainan, belanja, makan, minum, berlainan. Jadi lagi satu contohnya ialah air dan elektrik. Elektrik dia sebab dia berkandung kepada keadaan hari ataupun keadaan bulan itu. Jadi banyak ke kurang dia berkandung kepada situasi. So jadi ini adalah tidak tetap. So ini adalah pelan kewangan. Kemudian jangan lupa pelan kewangan yang betul ataupun yang bagus, yang berkesan, mesti pastikan dia wujudkan satu aliran tunai positif. Aliran tunai positif maksudnya pendapatan melebihi belanja. Maksudnya apa yang you terima mesti lebih besar daripada apa yang you bayar. Selepas kamu senaraikan semua belanja dan pendapatan. Kalau kamu dapat aliran tunai negatif, maknanya apa yang you terima adalah kurang daripada bayar. Wujud nombor negatif lah maknanya. Jadi ini adalah cara yang tak betul lah. So kalau you wujud perkara yang negatif, aliran tunai negatif, maknanya maklumat itu tak boleh capai. Tidak capai. So kalau tidak capai maksudnya pelan kewangan yang kamu buat itu tak betul lah. Itu maksudnya. So jadi kita kena pastikan kita punya perancangan pelan kewangan kita wujud satu aliran tunai yang positif. So sudah tahu dia mesti akan jadi positif, barulah kita laksanakan pelan kewangan kita. Kita kena laksanakan. Sudah buat perancangan, mesti laksanakan. So dalam masa laksanakan kita kena hati-hati sebab kita kena pastikan mesti berubah kita punya cara belanja mengikut apa yang kita rancang. Sudah rancang mesti ikut. Kemudian sentiasa utamakan pelanjaan tetap. Selepas dilaksanakan jangan lupa mesti gaji balik. Ataupun semak kemajuan dia. Sampai mana dah saya simpan duit saya. Betul ke tidak apa yang saya buat ni? Dan sentiasa memastikan aliran tunai positif. Ini mesti positif. Kalau tak positif, maksudnya kamu sudah belanja dengan terlalu lebih. Positif barulah ada simpanan. Kalau negatif, maksudnya kamu sudah ada hutang dah. Negatif maksudnya berhutang. Jadi kalau perlu dibaiki, dibaikilah. Kadang-kadang pada bulan itu kamu ada dapat belanjaan, dapat pendapatan lebihan. Contohnya bos kamu bagi bonus. So kamu boleh ubah sesuai lah. You punya pelan kewangan ikut realistik ataupun keadaan pada masa tu. Jadi ini adalah semua yang berkaitan dengan pengurusan kewangan. Berkaitan dengan pengurusan kewangan. Seluruh prosesnya pertama, kedua, ketiga, keempat dan kelima. Saya sudah bagi satu demi satu. Jadi yang penting saya harap semua orang boleh faham. Itu saja.